Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami daripada kumpulan 19 akan membuat pembentangan untuk dua tugasan yang telah diberikan. Tugasan pertama, esei kumpulan, diberi tajuk Idea dan Pendekatan Perjuangan Moro National Liberation Front MLLF. Dan tugasan yang kedua ialah ulasan artikel berkumpulan yang ditulis oleh Rohanas Harun. Kami memilih artikel yang bertajuk Konflik Selatan Filipina, Isu, Cabaran dan Penyelesaian. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus kepada pembentangan untuk tugasan esei berkumpulan. Bagi pengenalan, Filipina merupakan sebuah negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara dan jika dilihat pada masa kini, majoriti penduduk Filipina merupakan penganut agama Kristian. Namun begitu, terdapat juga segelintir penduduk Filipina yang menganut agama Islam dan membentuk sebuah komuniti Islam. Pembentukan komuniti Islam ini mempunyai kesan secara langsung hasil daripada pemerintahan kerajaan Islam yang terbentuk di kawasan sekitar Asia Tenggara sebelum pembentukan negara bangsa Filipina. Ajaran Islam awal yang berkembang di Filipina dikatakan bermula di kawasan Mindanao menerusi Syarif Muhammad Kubungsuan yang berasal daripada keturunan Rasulullah SAW. Perkembangan Islam di Filipina juga turut dilihat dengan Syarif Al-Hashim yang merupakan Sultan pertama Kerajaan Kesultanan Sulu. Beliau diangkat menjadi pemerintah kerana kehebatan beliau dalam bidang agama Islam. Terdapat juga kerajaan Islam yang kecil yang bertapak di Manila, terutamanya di sekitar kawasan Batangas dan Mindoro. Namun kerajaan Islam di Manila ini telah runtuh dan dimusnahkan oleh pihak kolonial Sepanyol yang datang menjajah tanah Filipina. Kedatangan pihak Sepanyol ini telah menyebabkan agama Kristian telah berkembang dengan luas di Filipina, di mana terdapat proses pemurtadan orang Islam dijalankan oleh penjajah Sepanyol. Okey, seterusnya latar belakang kemunculan Moro National Liberation Front MNLF. Okey, MNLF ditubuhkan pada tahun 1971 yang dipimpin oleh Nur Miswari. Organisasi ini dianggotai oleh golongan muda serta pemimpin yang telah mendapat pendidikan di universiti, malah ada di antara anggotanya dipercayai telah memiliki ijazah kedoktoran dari Universiti Kahira. Faktor yang membawa kepada penubuhan MNLF adalah disebabkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai Corregidor atau lebih dikenali sebagai peristiwa Jabidah, pencerobohan tanah yang dimiliki oleh kaum Muslim di selatan Filipina, kekecewaan terhadap kegagalan pemerintah untuk mengatasi banyak masalah berkaitan politik, sosial dan ekonomi. Gerakan MNLF mempunyai beberapa tujuan utama iaitu mengembalikan kepercayaan kaum Muslim, menyatukan kaum Muslim berdasarkan kepada pemahaman yang jelas terhadap Islam kerana berilmu dahulu sebelum beramal dan membebaskan negeri-negeri Islam dari cengkaman kuasa asing. Pembentukan MNLF ini secara keseluruhannya adalah untuk menuntut pembelaan bangsa Moro yang ditindas oleh golongan pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Okay, seterusnya idea dan pembawakan MNLF. Okay, peristiwa pembantaian dan pembunuhan beramai-ramai orang Islam iaitu tragedi Jabidah di mana telah berlaku pembunuhan dan pembantaian orang Islam secara beramai-ramai di Pulau Corregidor kerana orang Islam telah bertindak menolak operasi Filipina mengambil Sabah daripada wilayah Persekutuan Malaysia. Nur Miswari adalah pencetus kepada berdirinya organisasi MNLF pada tahun 1971. Kesedaran Nur Miswari tentang tindakan sewenang-wenangnya pemerintah muncul ketika beliau menjadi tokoh dalam demonstrasi-demonstrasi menentang tragedi Jabidah di Pulau Corregidor. Idea dan pendekatan MNLF lebih terarah kepada pembebasan dan nasionalisme. MNLF mengambil pendekatan untuk bersikap lebih demokratif dan mencari jalan keluar melalui pelbagai siri rundingan dan perbincangan dengan kerajaan Filipina. Selain membawa pendekatan secara aman melalui pelbagai siri rundingan,
MLF juga turut menggunakan dan mengangkat idea jihad dalam perjuangan mereka. Idea dan pendekatan ini kemudian diteruskan oleh beberapa pertubuhan yang lebih radikal seperti MILF dan Abdul Sayyaf Group. Jihad yang dibawa oleh MNLF tidaklah bersifat terlalu radikal seperti mana yang dibawa oleh beberapa pertubuhan lain. Sebaliknya, menekankan konsep bersungguh-sungguh dalam mengangkat martabat dan membentuk sebuah negara Islam yang bebas dari penjajahan dan penindasan oleh kerajaan Filipina pada ketika itu. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai reaksi masyarakat terhadap MNLF, iaitu dari aspek organisasi. Perjuangan selain menjalankan gerakan dalam negeri, perjuangan yang dilakukan oleh MNLF ini telah mendapat perhatian daripada pertubuhan Association Islamic Consultant OIC yang disertai oleh anggota negara-negara Islam. Perjuangan mereka ini dilakukan untuk mendapatkan sokongan moral, bantuan kewangan dan senjata daripada Libya, Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan Pakistan. Usaha yang dilakukan oleh mereka ini telah berjaya apabila persidangan OIC keempat di Benghazi pada bulan Mac 1973 menghantar rombongan menteri luar untuk meninjau permasalahan penduduk Islam di selatan Filipina. Pada tahun 1970, perjuangan Moro telah berubah kepada bersenjata. Hal ini sekaligus merubah pandangan orang Barat kepada Moro menjadi bloody, confrontation dan army daripada maksud Moro itu sendiri yang dikatakan sebagai self-destroy, banditry dan violence. Libya juga memberikan bantuan dari segi senjata ringan, helikopter serta kenderaan tentera bagi menyokong perjuangan yang dilakukan oleh MNLF. Pihak negara asing juga turut memberi sokongan. Hal ini kerana jelas dapat dilihat MNLF diketuai oleh pemimpin Nur Miswari mendapat sokongan daripada organisasi luar iaitu Organization of the Islamic Conference OIC dan OKI, Islamic Conference of Foreign Ministers ICFM dan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Selain itu juga dapat dilihat di mana MNLF pertama kerana tragedi pembantaian koridor, kedua penyerobohan tanah serta ketiga kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat terhadap kegagalan pemerintah untuk mengatasi banyak masalah sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 1969, pemerintahan Malaysia memberikan pelatihan militer dan keorganisasian kepada kelompok-kelompok pemberontak tersebut, pertama di Pulau-Pulau Pangkor, Malaysia Barat dan terakhir di Sabah. Seterusnya, reaksi dari aspek masyarakat. Kemunculan MNLF dilihat telah memberi nafas baharu kepada perjuangan masyarakat Moro setelah sekian lama lesu kerana kelemahan mereka sebelum ini untuk mempertahankan bangsa sendiri setelah 300 tahun dijajah oleh Sepanyol. Sejak Filipina merdeka pada tahun 1946, inilah kali pertamanya masyarakat Moro memberi tetangan secara teratur dan berkesan melalui penubuhan MNLF yang dikatakan mempunyai perbezaan dengan pertubuhan yang sebelumnya. Perkara ini terbukti apabila Filipina mengaku bahawa pasukan bersenjata Moro merupakan satu pasukan yang lengkap dengan pasukan seragam, terlatih dan mempunyai senjata yang moden. Dengan membekalkan pemimpin muda berpendidikan tinggi yang terdiri daripada rakyat biasa, maka tidak hairanlah MNLF telah berkembang dengan pesat dan dapat membentuk satu pasukan yang berdisiplin, berkemampuan dan terlatih.
Majoriti masyarakat Moro telah memberi sokongan moral, bekalan makanan dan ubat-ubatan, perlindungan, penyalur maklumat pergerakan tentera Filipina dan harta benda kepada MNLF. Setelah perpecahan dalamannya berlaku dalam MNLF, Abu Sayyaf sangat radikal yang cenderung pengeboman berprofil tinggi, serangan bersenjata dan pembunuhan telah diisytiharkan sebagai pengganas. Oleh itu, masyarakat terus-menerus menganggap bahawa mereka ini adalah pengganas dan sesat dari Islam. Namun, pihak kerajaan milik Filipina pada waktu itu mahu MNLF bertanggungjawab dengan keganasan pengeboman, namun MNLF tidak mahu bertanggungjawab dengan masalah tersebut. Okey, seterusnya masuk kepada reaksi masyarakat. Kemunculan MNLF ini dilihat telah memberi nafas baru. MNLF diketuai oleh Nur Miswari. Terdapat kuasa besar luar yang telah menjadi tulang belakang MNLF, iaitu sokongan daripada Organization of Islamic yang dikenali sebagai OIC atau OKI, Islamic Conference of Foreign Minister ICFM, dan Presiden Libya iaitu Muammar Gaddafi. Setelah tertubuhnya MNLF ini, Presiden Ferdinand Marcos menganggapi bahawa gerakan MNLF ini sebagai perlawanan Muslim antara dan non-Muslim, iaitu di Mindanao. Dianggap sebagai pemberontakan dengan melaksanakan satu undang-undang iaitu martial law kepada seluruh wilayah Filipina ini, keadaan darurat perang pada tahun 1972 dengan mengirim tentera besar-besaran ke Mindanao. Selain itu juga pemerintahan di Filipina ini menyokong atas tertubuhnya MNLF untuk menjamin hak-hak orang Muslim, terutamanya di Mindanao, yang mana selama ini ditindas oleh Presiden dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, seterusnya masuk kepada penutup bagi soalan ini. Perkembangan Islam di kawasan Kepulauan Filipina sebelum kedatangan pihak penjajah menyaksikan zaman kegemilangan penyebaran agama Islam. Namun begitu, perkara ini telah berubah setelah pihak Spanyol menguasai Filipina. Penjajahan Spanyol juga mempunyai rasa benci terhadap agama Islam yang berpunca daripada Perang Salib. Penganut agama-agama Islam diberi layanan yang kejam serta terdapat usaha untuk menghapuskan penganut agama Islam di Filipina walaupun negara bangsa Filipina telah dibentuk. Pembentukan MNLF ini sedikit sebanyak telah membela nasib serta hak masyarakat Muslim di Filipina dengan menyaksikan kebangkitan masyarakat Islam di kawasan selatan Filipina. MNLF juga ingin menubuhkan sebuah negara republik bangsa Moro yang tersendiri yang merdeka daripada Filipina. Walau bagaimanapun, gerakan ini masih tidak berjaya menubuhkan sebuah negara yang merdeka daripada kerajaan Filipina. Akhir sekali, MNLF ini juga turut mendapat reaksi yang negatif daripada masyarakat luar bukan Islam serta penduduk Filipina yang beragama Kristian kerana menganggap ianya sebuah pertubuhan yang agresif kerana mampu mengancam keselamatan negara Filipina. Okey, sekian, terima kasih untuk soalan esei. Okey, seterusnya kami akan membentang mengenai ulasan artikel buku Pulain. Untuk bahagian pendahuluan, secara ringkasnya artikel ini menceritakan dan menjelaskan tentang konflik yang berlaku di selatan Filipina, yang mana ia membabitkan gerakan pembebasan orang Moro dari pemerintahan pusat. Konflik ini bermula sejak tahun 1965 apabila wilayah masyarakat Moro diletakkan di bawah pemerintahan Sepanyol yang menjajah Filipina pada ketika itu. Dasar pemerintah Filipina yang bersifat diskriminasi terhadap mereka telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan orang Moro kerana akan mengancam identiti dan budaya serta hak mereka. Bagi memastikan kepentingan mereka juga diberi perhatian, mereka telah melakukan perjuangan bersenjata untuk mendapatkan pembelaan dan hak mereka. Gerakan pembebasan bangsa Moro telah dibentuk seperti Muslim Independence Movement (MIM), Bangsa Muslimin Islamic Liberation Organization (BMILO) pada tahun 1971 yang bermatlamat untuk membentuk sebuah negara bagi orang Islam di Filipina. Seterusnya ialah Moro National Liberation Front (MNLF) yang dianggap sebagai pemula kepada gerakan pembebasan Moro untuk menentang pemerintah Filipina.
Gerakan ini mendapat sokongan daripada OIC, The Muslim World League dan The Muslim World Congress. Okey, artikel ini menjelaskan tentang konflik yang berlaku di selatan Filipina yang membabitkan Moro dan pemerintah. Penentangan orang Muslim Moro ini adalah berkaitan isu utama yang masih berlarutan dari dahulu sehingga sekarang, iaitu hak bangsa Moro dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan pembentukan sebuah negara bangsa. Dasar pemerintahan Filipina yang bersifat diskriminasi terhadap mereka telah menimbulkan rasa tidak puas bangsa Moro, macam identiti dan budaya serta hak mereka. Keadaan ini telah membawa kepada penubuhan beberapa gerakan untuk memperjuangkan nasib mereka, iaitu MIM, BMILO, MNLF, ASG dan NICC. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk menamatkan konflik ini seperti mengadakan rundingan dengan MNLF yang membawa kepada The Tripoli Agreement, The Jakarta Accord 1996, Peaceful Agreement with the MNLF juga telah ditandatangani pada tahun 1996 semasa pemerintahan Presiden Aquino. Usaha ke arah penyelesaian konflik ini juga turut dilakukan dengan penglibatan negara-negara luar dan pertubuhan antarabangsa seperti Malaysia, Brunei, Libya dan Jepun serta Organization for Islamic Cooperation (OIC). Okey, seterusnya masuk kepada kekuatan artikel. Kekuatan artikel ini dapat dilihat daripada sifatnya yang mempunyai unsur teknikal. Unsur teknikal ini dapat diartikan iaitu mudah difahami. Seterusnya, penulis telah menyusun isi-isi utama kepada enam isi yang besar, iaitu dilihat pada artikel ini mempunyai kata kunci. Oleh itu, secara tidak langsung memudahkan pembaca untuk memahami artikel ini dengan lebih mudah tanpa memberikan kekeliruan. Okey, seterusnya masuk kepada isi utama. Isi utama dalam artikel ini dapat dilihat telah dipecahkan oleh penulis, iaitu kepada 6 isi utama, iaitu 1.0 pengenalan, 2.0 asal-usul dan evolusi konflik di selatan Filipina. Seterusnya 3.0 kemunculan gerakan pembebasan bangsa Moro. 4.0 adalah usaha ke arah penyelesaian damai dan cabaran. Seterusnya juga di dalam 5.0 ini penulis ada menyatakan peranan masyarakat antarabangsa, dan isi utama akhir yang dapat dilihat di sini ialah penyelesaian dan cabaran. Okey, seterusnya jelas dapat dilihat bahawa medium yang diberikan sangat mempunyai hubung kait dengan tajuk, iaitu konflik selatan Filipina, isu cabaran dan penyelesaiannya. Artikel ini juga menjelaskan tentang latar belakang bangsa Moro dengan lebih terperinci. Bukan itu saja, menjelaskan mengapa tercetusnya gerakan Moro ini terbentuk. Dari segi laras bahasa, secara keseluruhannya laras bahasa bagi artikel ini mudah difahami dan tidak terlalu tinggi kepada para golongan pembaca lah. Okey, akhir sekali, kekuatan bagi artikel ini ialah dapat membantu dalam melakukan kajian berkaitan dengan sejarah Filipina kerana banyak disiplin ilmu yang lengkap diberikan dalam artikel ini. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kelemahan artikel. Kelemahan artikel yang dapat dilihat oleh pembaca adalah dari segi penggunaan singkatan perkataan. Penulis telah menggunakan perkataan OIC yang merujuk kepada Organization of Islamic yang tidak ditulis dengan sepenuhnya. Hal ini akan memberi kekeliruan dan ketidakfahaman kepada pembaca kerana mereka tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan OIC. Seperti dalam muka surat 69, OIC adalah merujuk kepada pertubuhan negara-negara Islam. Jadi, pembaca ingin menyatakan bahawa penggunaan singkatan perkataan hendaklah dijelaskan sebaiknya sebelum menggunakannya. Seterusnya, kekurangan dari segi rujukan. Pembaca mendapati bahawa penulis merujuk kepada penyataan dan penulisan yang digunakan oleh Buendia 2005. Penggunaan rujukan ini
Hendaklah diambil penggunaan ini digunakan berulang kali dalam penulisan artikel tersebut. Penggunaan rujukan hendaklah diambil daripada pelbagai jenis rujukan kerana ini mampu membandingkan sesuatu pemikiran penulis yang lain. Pembaca juga akan dapat maklumat mengenai perkara tersebut. Sejak kepada kekurangan artikel ini dapat dilihat dari segi sasaran pembaca di mana ianya ditujukan lebih kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan. Perkara ini boleh dilihat melalui penggunaan istilah dan cara penulisan beliau. Pembaca mungkin terkeliru dengan penggunaan istilah seperti perversi, slaver, savagery, treachery dan amok yang mungkin tidak diketahui oleh setengah pembaca artikel ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah analisis perbahasan. Kami berpendapat bahawa konflik yang berlaku di selatan Filipina ini akan terus berlanjutan tanpa noktah jika pihak yang terlibat seperti pertubuhan, organisasi pembebasan bangsa Moro dan pihak Filipina tidak berkompromi antara salah satu sama lain. Pihak kerajaan Filipina berminat untuk menyelesaikan konflik ini akibat faktor keselamatan, namun mereka tidak berminat dalam mengiktiraf hak-hak bangsa Moro dan bertindak menghapuskan hak serta identiti mereka. Perkara ini telah membawa kepada pemberontakan yang lebih radikal daripada gerakan pemisah. Perpecahan dalam organisasi serta konflik dalaman organisasi pejuang bangsa Moro juga merupakan faktor utama bangsa Moro tidak berjaya untuk mendapatkan hak-hak yang diperjuangkan oleh mereka. Cara perjuangan yang radikal seperti yang dilakukan oleh kumpulan Abu Sayyaf turut menjadi faktor penolakan kepada pemerintah Filipina terhadap perjuangan bangsa Moro. Situasi yang berlaku di kawasan selatan Filipina turut berlaku di kawasan selatan Thailand. Wujud persamaan berikutan konflik di antara penduduk Islam dan pemerintah di antara kedua-dua buah kawasan ini. Jihad kerana agama, komuniti Islam di Filipina dan Thailand berjihad untuk mempertahankan agama serta menjadikan agama Islam sebagai identiti utama organisasi yang dibentuk untuk menentang pemerintah yang tidak mengendahkan hak-hak yang diperjuangkan oleh mereka. Okey, jadi untuk bahagian penutup, artikel ini menjelaskan mengenai isu dan cabaran yang dialami oleh pihak kerajaan dalam menyelesaikan kebangkitan masyarakat di selatan Filipina. Hasil daripada penilaian di atas dapat kita lihat bahawa wujudnya perbezaan dan persamaan mengenai kebangkitan masyarakat beragama Islam yang berlaku di dua buah negara di Asia Tenggara, iaitu selatan Filipina dan selatan Thailand. Wujudan aktiviti kebangkitan atau intifadah yang berlaku di selatan Filipina dan selatan Thailand mempunyai satu persamaan yang mana ia dibangkitkan oleh golongan minoriti yang ditindas oleh pemerintah dan golongan majoriti di negara masing-masing. Muhammad Ali Ketani mengatakan bahawa jika sesebuah masyarakat majoriti memperlihatkan satu sisi perspektif yang berbeza kepada golongan lainnya, yang membuatkan golongan ini nampak berbeza dari yang lain, akan terhasil satu layanan atau tindak tanduk yang berbeza terhadap golongan lainnya. Kebangkitan ini tiada kata lain selain untuk menuntut hak dan keadilan dari pemerintah terhadap golongan minoriti selain sebagai satu tindak balas terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan golongan majoriti. Okay. Jadi dengan berakhirnya penutup kepada tugasan ulasan artikel, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.